Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya masih lagi dipanjangkan usia kita untuk meneruskan sesi pengajian kita, pembelajaran kita dalam suasana PKP ini. Dan insya-Allah khusus kepada pelajar tahun 3, pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita, pembelajaran kita dalam pelajaran fiqh salah. Jadi para pelajar tahun 3 boleh keluarkan buku buku kafah fiqh salah tahun 3. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk yang ke-6, iaitu azan. Muka surat 25. Para pelajar boleh buka muka surat 25 dan kita akan cuba memahami apa yang dimaksudkan dengan azan. Azan. Baik, muka surat 25, tajuk yang ke-6, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, wa iza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Lagi sekali, firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. Surah Al-Ma'idah ayat 58. Baik para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, berdasarkan ayat yang kita baca ini, itu tanda di antara ayat yang menyebut tentang menyeru kepada solat. Jadi pengertian yang kita nak bicarakan pada malam ini tentang azan. Azan ialah seruan untuk mengerjakan sembahyang. Wa iza nadaitum ila shalah. Itu ayatnya. Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sembahyang. Ini seruan. Azan itu seruan untuk mengerjakan sembahyang. Namun begitu dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menyebut tentang sifat orang-orang yang pura-pura imannya, iaitu orang-orang munafik. Bila mana diseru untuk mengerjakan solat, mereka mengejek-ngejek seruan azan tersebut. Seolah-olah ianya merupakan satu permainan, olok-olokkan. Itu sifat orang munafik. Sebab tu orang yang benci dengan Islam, walaupun zahirnya dia Islam, tapi dia benci pada Islam, dia tidak merasa apa-apa terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Azan ialah merupakan seruan, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini menjelaskan sifat orang-orang yang munafik, iaitu orang yang pura-pura imannya. Bila diseru untuk mengerjakan sembahyang, mereka mengejek-ngejek seruan tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala mengistilahkan mereka sebagai orang yang tidak memiliki akal, tidak mau berfikir. Orang yang tidak memiliki akal ni seumpama orang yang tidak mau berfikir di atas seruan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Baik. Di atas tajuk azan, apa dia yang dimaksudkan dengan azan? Pengertian azan. Tengok bawah tu. Di bawah tu pengertian azan. Azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan. Manakala dari segi syarak pula, iaitu dari sudut agama kita Islam pula, bermaksud sebagai pemberitahuan tentang waktu solat dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Itu azan. Baik, lagi sekali kita baca pengertian azan. Azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan. Manakala dari segi syarak, iaitu dari segi hukum agama Islam kita pula, bermaksud sebagai pemberitahuan tentang waktu solat dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Maksudnya, azan
ialah untuk memberitahu tentang waktu solat. Khususnya waktu solat fardu. Yang dikatakan waktu ini, waktu solat ialah waktu solat fardu 5 waktu tu. Dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Artinya tidak boleh kita menggunakan lafaz-lafaz yang lain, melainkan lafaz-lafaz yang telah ditentukan oleh agama kita. Maksudnya tak boleh kita nak seru solat, nak seru azan ini dengan bahasa Melayu kita, tak boleh. Ataupun bahasa Cina, bahasa India, selain daripada bahasa Arab, tak boleh. Kalaupun sekalipun ianya daripada bahasa Arab, mestilah menggunakan lafaz-lafaz yang telah ditentukan, yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak reka-reka, nak azan menggunakan bahasa kita, tak boleh. Kita bagi alasan mereka tak faham bahasa Arab, kita seru dengan bahasa Melayu kita lah, bahasa Malaysia kita lah, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu hukumnya azan itu merupakan sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu solat, tentang masuknya waktu solat, dan mesti dah dilafazkan, mana disebut dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan oleh agama kita. Baik, hukum azan. Hukum azan. Azan adalah sunat muakkad, iaitu ianya dilakukan sebelum menunaikan setiap solat fardu, sama ada dilakukan secara berjemaah atau bersendirian. Artinya azan ini sunat muakkad, sunat yang benar-benar dituntut untuk kita melakukannya. Bila kata istilah sunat muakkad ini, sunat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Satu perbuatan sunat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, sunat muakkad, yang benar-benar dituntut. Dia seolah-olah hampir dengan hukum fardu wajib. Sunat muakkad ni hampir, hukumnya seolah-olah dia hampir wajib, tapi ianya tetap hukum sunat. Maknanya kalau kita buat mendapat pahala, meninggalnya tidak berdosa. Itu sunat muakkad. Dan biasanya sunat dilakukan sama ada kita nak semayang sendirian ataupun secara berjamaah. Walaupun waktu dah lewat sekalipun, tapi kita baru nak semayang, sunat juga kita azan dan iqamah. Itu dipanggil sunat muakkad, sunat yang benar-benar dituntut untuk kita melakukannya. Baik. Itu hukum, pengertian dan hukum. Azan ini, yang mula-mula sekali melaungkan azan di zaman Rasulullah SAW ialah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah mendapat perintah daripada Rasulullah SAW untuk melaungkan azan. Kenapa? Sebelum ini dengan pelbagai cara dicadangkan untuk menandakan bahawa kita ni telah masuk waktu solat sebelum di zaman Rasulullah SAW. Ada cadangkan supaya dinyalakan api, ada dicadangkan supaya dibunyikan loceng dan sebagainya. Namun begitu Rasulullah tak bersetuju, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW bagaimana untuk melaksanakan tanda bermulanya, tanda masuknya waktu solat dan seruan untuk mengerjakan solat dengan laungan-laungan azan ini. Laungan-laungan lafaz azan. Baik. Bilal yang pertama di zaman Rasulullah SAW ialah Bilal bin Rabah namanya. Sebab tu dipanggil Bilal. Orang yang melaungkan azan itu dipanggil Bilal, mengambil sempena daripada tukang azan Rasulullah SAW yang pertama. Dan juga dikenali sebagai muazzin. Tukang azan ini dikenali sebagai muazzin, orang yang melaungkan azan. Kemudian azan ini juga sunat dilakukan ketika mana? Ketika berlaku ribut taufan umpamanya. Bila berlaku kebakaran umpamanya. Sunat juga dilaungkan azan ketika seseorang itu untuk bermusafir yang jauh, seperti nak pergi ke Mekah. Orang nak keluar ke Mekah, dah keluar daripada rumahnya nak pergi ke Mekah, sunat untuk dia melaungkan azan, meninggalkan rumah dia. Sunat juga melaungkan azan bagi
disebut di sini dalam kitab ni kerana nak menghilangkan kerasukan orang yang dirasuk oleh jin umpamanya. Boleh dilakukan azan pada telinganya. Sunat diazankan kepada kanak-kanak yang baru dilahirkan. Kanak-kanak yang baru dilahirkan, sunat diazankan. Itu di antara perkara-perkara yang disunatkan selain daripada azan yang dilakukan pada menandakan masuknya waktu solat. Baik, insya-Allah sekadar itu untuk kali ini, untuk kita memahami apa itu pengertian azan dan hukumnya, dan insya-Allah kita akan belajar ke depan lagi lafaz-lafaz azan. Jadi saya minta para pelajar sebelum ini insya-Allah boleh melihat muka surat 26, muka surat 26, berlatih siap untuk melancarkan lafaz-lafaz azan tersebut. InsyaAllah kita akan sama-sama melaksanakan, melakukan lawangan azan tersebut bersama-sama insyaAllah. Lancarkan dulu lafaz-lafaz azan tersebut. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama untuk melakukan azan insyaAllah. Sekadar itu untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.